Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Ustaz Aimi bin Hamzah daripada SMK Durian Guling, Marang, Terengganu. InsyaAllah akan berkongsi dengan anak-anak berkaitan dengan bentuk-bentuk soalan OPB. Untuk siri yang pertama ini, Ustaz akan kongsikan bentuk-bentuk soalan OPB dalam kertas peperiksaan SPM KSSM yang akan bermula pada tahun 2021 ini. Ya. Sedikit mengilatar belakang pendidikan Ustaz dulu belajar di Kolej Agama Sultan Zainal Abidin dalam Diploma Bahasa Arab dengan Pendidikan. Selepas itu menyambung pengajian ijazah sarjana muda di UKM dan juga master juga di UKM. Telah berkahwin dan berasal daripada Terengganu. Telah mengajar pendidikan syariah Islamiah ini selama 29 tahun. Baik anak-anak, saya selalu tegaskan kepada anak-anak pelajar saya, mesti setting dalam minda, saya mesti dapat A+ dalam mata pelajaran PSI. Kerana PSI adalah berkaitan dengan agama saya. Kita mesti mengutamakan, menjadikan perkara berkaitan agama itu perkara yang paling utama dalam hidup kita. Perkara berkaitan agama kita mesti dapat cemerlang, dapat yang terbaik. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kita pelbagai nikmat. Jadi sebagai tanda syukur kepada Allah, sebagai kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kewajipan kita sebagai orang Islam, maka kita mesti menjadikan apa saja yang berkaitan dengan agama kita itu sebagai benda yang penting kepada kita. Baik anak-anak, untuk format soalan peperiksaan SPM 2021, dia hanya ada satu kertas sahaja. Dia ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A ialah soalan OPB sebanyak 20 soalan diperuntukkan 20 markah. Maknanya satu soalan satu markah. Bahagian B ialah subjektif, ada 3 soalan 60 markah. Dan bahagian C subjektif, ada 2 soalan, anak-anak boleh memilih salah satu daripadanya, jadi 20 markah ya. Jadi keseluruhan dia lebih kurang macam ini ya. Bahagian A OPB 20 markah tadi, 20 soalan wajib jawab. Semua soalan wajib dijawab. 20 soalan OPB untuk bahagian A dan dia merangkumi semua bahagian. Sama ada ayat hukum, hadis hukum, fiqh, usul fiqh, sejarah perundangan, tamadun. Dia merangkumi semua sekali untuk 20 soalan OPB. Jadi anak-anak kena bersedia dengan lebih baiklah, dengan bersedia bersungguh-sungguh menguasai fakta-fakta penting dalam semua tajuk dan semua bab. Bahagian B ialah subjektif 60 markah, ada 3 soalan, juga wajib jawab semua. Ada soalan ayat hukum, hadis hukum dan fiqh, 60 markah. Dan bahagian C 20 markah, ada 2 soalan, anak-anak boleh pilih salah satu daripadanya. Setiap soalan mengandungi usul fiqh, sejarah, perundangan dan juga tamadun. Begitu juga soalan nombor 2. Jadi di sini menunjukkan anak-anak tidak boleh lari daripada mana-mana bahagian yang anak-anak nak skip, tak payah baca contoh, tak payah study contoh ya. Jadi tidak ada bahagian yang terlepas daripada soalan SPM pada tahun 2021 ni. Jadi anak-anak kena study semua bahagian adalah penting. Baik. Jadi jumlah keseluruhan markah adalah 100 ya, bahagian A 20, bahagian B 60 dan bahagian C 20 markah. Baik, bentuk-bentuk soalan OPB. Yang pertama ada isi tempat kosong dengan jawapan sendiri ya, jawapan sendiri. Yang kedua, pilih jawapan yang disediakan dalam soalan. Dalam soalan tu disedia dah jawapan, anak-anak pilih. Yang ketiga, pilih jawapan yang disediakan di bahagian atas soalan. Yang nombor 2 tadi disediakan dalam soalan. Nombor 3 ni disediakan di atas soalan. Yang keempat, padanan. Yang kelima, betul salah. Yang keenam, tentukan hukum.
dan mungkin dari semasa ke semasa akan berkembang lagi bentuk-bentuk yang lain, ya. Baik, contoh isi tempat kosong, ya. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Yang pertama, dikata lafaz tolak soh atau jatuh walaupun diucapkan secara bergurau, dinamakan. Untuk pengetahuan anak-anak, Ustaz tidak berhasrat untuk membincangkan jawapan dalam perbincangan kita kali ini kerana Ustaz takut memakan masa yang panjang. Sebab Ustaz nak mungkin dalam masa 20 minit yang pendek-pendek yang anak-anak boleh tengok dan rasa kurang jemu lah. Kalau panjang sangat anak-anak rasa jemu pula. Jadi untuk kali ini Ustaz nak cerita tentang bentuk-bentuk soalan sahaja. Jawapan kita tak payah bincang lah. Anak-anak boleh tengok buku teks, boleh bincang dengan guru-guru dan sebagainya. Ustaz harap anak-anak faham dulu bentuk soalan, ya. Kalau yang pertama ni contoh, kalau nak jawapannya lafaz soreh, ya. Secara bergurau dinamakan lafaz soreh, lafaz yang jelas. Lafaz tolak soh atau jatuh walaupun diucapkan secara bergurau dinamakan lafaz soreh. Yang lain-lain tu anak-anak boleh berbincang dengan kawan nanti. Ini bentuk contoh bentuk isi tempat kosong. Perceraian secara khuluk, isteri dikenakan tempat kosong kepada suami. Khuluk mengurangkan bilangan tempat kosong yang dimiliki oleh suami. Jadi anak-anak jelas di sini jawapannya hanyalah satu atau dua perkataan. Jawapan yang ringkas, jawapan yang menjadi fakta utama. Dan dialah satu-satunya jawapan. Tidak ada jawapan yang lain. Baik, kalau isi tempat kosong soalan seperti ini, katakan contoh ada 5 soalan. Contoh saja, ada 5 soalan. Kalau ada 2 soalan, mungkin soalan itu berkaitan perkara yang sama. Tapi jika 5 soalan atau lebih daripada 2 soalan, maka mungkin dia tajuk yang berlainan. Mungkin yang pertama tajuk berkaitan pembubaran perkahwinan. Yang kedua mungkin berkaitan dengan ayat hukum. Yang ketiga mungkin berkaitan dengan tamadun Islam. Mungkin begitu, ya. Kalau 5 soalan dia tidak akan tanya satu tajuk untuk 5 soalan. 5 soalan tu biasa dia merangkumi pelbagai tajuk. Baik. Seterusnya, contoh yang seterusnya isi tempat kosong, ya. Dikata tuliskan jenis riba yang betul mengikut contoh muamalah dalam carta di bawah. Dia nak jenis riba. Okey, soalan-soalan ni Ustaz ambil daripada modul yang Ustaz buat. Jadi sebenarnya yang muka surat tu ada muka surat 1 Ustaz tulis tu adalah untuk rujukan pelajar-pelajar Ustaz. Apabila kita buat teknik menjawab ni, pelajar-pelajar akan rujuk ruangan modul itu dan dia akan jawab soalan. Jadi untuk anak-anak yang bersama online dengan Ustaz ni boleh lihat contoh saja, ya. Boleh lihat contoh. Baik, jenis riba. Contoh muamalah. Ahmad membuat pinjaman di sebuah bank dan mesti membuat bayaran pada tarikh yang ditetapkan setiap bulan. Jika berlaku kelewatan bayaran, akan dikenakan bayaran tambahan, denda kelewatan. Itu contoh muamalah, penerangan muamalah. Tapi jenis riba dia tak sebut. Jadi anak-anak kena isi ruangan kosong yang jenis riba. Yang kedua, Azman menukar 15 gram emas 916 dengan 10 gram emas 999. Apakah jenis riba tersebut? Ini salah satu bentuk isi tempat kosong, ya. Baik, ini adalah contoh jika soalan isi tempat kosong ni yang Ustaz kata tadi, dia merangkumi tajuk yang pelbagai, bukan tertumpu pada satu tajuk saja. Contoh jika soalan macam ni, ya, dia kata nyatakan bentuk nas di bawah sama ada am, khas, mutlak atau muqayyad. Nyatakan bentuk nas di bawah sama ada bentuk am, khas, mutlak atau muqayyad. Yang kosong sebelah kanan tu adalah tempat kosong yang kita perlu tulis bentuk nas. Yang sebelah kiri tu diisi dengan nas atau dalil. Jadi kalau anak-anak tengok dalam soalan ini ada 5 soalan, dia ada tajuk am, ada tajuk khas, ada tajuk mutlak, ada tajuk muqayyad. Maka dia bukan satu tajuk am saja.
Tidak. Contohnya beginilah lebih kurang yang Ustaz cakap. Bila ada 5 soalan atau lebih pada 2 soalan, dia akan tanya tajuk yang berlainan. Bahkan boleh ditanya tajuk berlainan, bahagian yang berlainan. Misalnya contoh dia nak tanya berkaitan hukum, disuruh nyatakan hukum bagi masalah yang disebutkan tu, haram, makruh, sunat, harus. Mungkin masalah hukum tu datang daripada pelbagai tajuk. Jadi anak-anak sebenarnya kena bersedia dengan pengetahuan yang banyaklah ya. Baik, falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan tayyiba. Agaknya nas bentuk apa tu? Jadi mungkin anak-anak jawab, anak-anak yang pandai, yang bagus, yang study, dia akan jawab, oh ini nas muqayyad. Maka dia tulis muqayyad. Yang kedua, fakafaratu it'amu asyarati masakin. Oh, ada bilangan khas, maka anak-anak tulis lafaz khas. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Man, lafaz man. Oh, ini am, anak-anak pun tulis am kat situ. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim summa ya'udun lima qalu fatahriru raqabah min qabli an yatamassa. Perkataan raqabah tidak diikat dengan mana-mana sifat, maka dia mutlak. Anak-anak tulis 40 itu mutlak. Yusikumullahu fi auladikum. Auladikum, oh ini am. Lafaz jamak yang diidhafahkan, auladikum. Jadi bermaknanya ini lafaz am. Jadi anak-anak jawab muqayyad. Anak-anak jawab khas. Lepas tu am, lepas tu mutlak, lepas tu am balik. Itulah contoh soalan, bentuk soalan yang isi tempat kosong ya. Baik, ada juga dalam bentuk rajah macam ini, rukun wakaf. Anak-anak kena menguasai soalan-soalan yang aras rendah, ciri, rukun, bahagian mesti kuasai. Dan juga yang aras tinggi sederhana, dia akan tanya juga, dia akan boleh tanya juga, dia buat dalam bentuk masalah. Kesimpulan kata, benda-benda yang menjadi asas-asas penting, poin-poin penting dalam setiap mata pelajaran, anak-anak kena kuasai ya. Macam rukun wakaf, P, Q tempat kosong. Jadi P apa dia, Q apa dia. Bila-bila ada 2 tempat kosong, bermakna 2 markah. Biasa Quran rajah yang 4 macam ni dibagi 1 tempat kosong, jadi ada 1 markah ya. Baik, pilih jawapan yang disediakan dalam soalan. Bentuk dia macam ni, pilih dan gariskan jawapan yang betul. Sebenarnya disuruh pilih saja, dia tak perlu garis, sebab dia akan beri kertas jawapan yang khas untuk anak-anak jawab, yang akan diikat sekali dengan kertas jawapan subjektif ya. Pilih jawapan yang betul. Okey, hukuman terhadap peminum arak ialah 40 sebatan, ada 80 sebatan. Ada boleh buat 2 pilihan, ada dia boleh buat 3 pilihan. Terpulang kepada bentuk soalan tu. Dia nak beri 2 pilihan atau 3 pilihan. Yang ini 2 pilihan. Hukuman terhadap peminum arak ialah 40 sebatan ke 80. Kalau anak-anak pilih, anak-anak yang study 40 sebatan. Jadi dia tulis pada jawapan ikut nombor soalan 40 sebatan. Contoh. Begitu juga yang kedua, kesalahan minum arak boleh disabitkan dengan 4 orang saksi atau 2 orang saksi lelaki. Okey, begitu juga Ustaz cakap tadi, jika soalan yang macam ini ada lebih 2 soalan, maka dia boleh tanya daripada tajuk yang berlainan dan bahagian yang berbeza. Ingat ya. Baik, pilih jawapan yang betul yang disediakan ke atas. Okey, kadang-kadang dia ada 2 soalan, dia sediakan 5 jawapan. Boleh. Dia ada 5 soalan, nak sedia 5 jawapan. Boleh, tak ada masalah. Kalau bagus lagi, biasanya dia ada 4 soalan, disediakan 5 atau 6 jawapan supaya anak-anak pilih yang paling tepat ya. Contoh pilih hukum perkahwinan yang betul berdasarkan penyataan yang diberikan. Okey, yang ini dia nak hukum perkahwinan, mungkin dia buat 2 soalan saja. Kalau dia nak hukum pelbagai, dia akan kata pilih hukum yang betul berdasarkan penyataan yang diberikan. Jadi dia akan beri penyataan-penyataan daripada tajuk yang berbeza dan bahagian yang berbeza. Kalau yang ni, Ahmad tidak mempunyai pekerjaan, berumur 91 tahun. Beliau juga mempunyai penyakit kencing manis dan darah tinggi. Jawapan dia, awak pelajar, awak fikir ni terlalu tua, berpenyakit. Maka anak-anak mungkin pilih makruh.
pasal dia terlalu tua dan penyakit. Begitulah contoh bagi jawapan dan juga bentuk soalan pilih jawapan yang disediakan di bahagian atas. Baik, soalan padanan. Soalan padanan. Padanan ini berkaitan tempoh iddah. X, lepas tu di sebelah sana dia kata perempuan yang belum disetubuhi. Jadi berapa tempoh iddah dia? Yang sebelah kiri dia dah tulis tempoh iddah 3 bulan genap. Situasi dia pada siapa? Z, tempat kosong. Situasi dia kematian suami. Jadi berapakah tempoh iddah dia? Satu contoh tempoh iddah X, perempuan yang belum disetubuhi. Jawapan dia tiada tempoh iddah. Begitulah seterusnya jawapan. Jadi ustaz dah kata ustaz tak nak bincang jawapan tapi nak cerita bentuk soalan OPB. Soalan padanan yang jenis anak panah dia tak buat. Itu tak ada. Sebab itu biasa PT3. Jadi padanan bentuk macam ni ada. Misalnya diberi kenyataan, disuruh padankan, sesuaikan bentuk muamalah yang sesuai. Begitulah. Soalan yang anak panah tu tak ada. Baik, soalan betul atau salah. Nyatakan pernyataan yang betul, tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Begitu juga ini ada 4 soalan. Bermakna jika ada 4 soalan, mungkin dia akan bagi 2 tajuk yang berlainan atau 3 tajuk yang berlainan daripada 2 bahagian yang berlainan. Jadi dia tidak akan tanya 4 atau 5 soalan pada satu tajuk saja. Ini yang Ustaz buat ni untuk latihan topikal sebenarnya, untuk latihan topikal. Tapi real dia Ustaz banyak kali dah cakap bahawa kalau ada 5-4 soalan mungkin daripada 2 atau 3 tajuk yang berlainan atau 2 bahagian yang berlainan, ya. Baik, dalam peperangan Islam melarang membunuh pekerja dan petani. Kalau betul anak-anak right, kalau salah pangkah. Islam melarang umatnya berperang pada bulan Ramadan sebagai menghormati bulan yang mulia tersebut. Kalau rasa betul right, kalau rasa pangkah salah. Kalau salah pangkah. Mungkin anak-anak tahu ada peperangan yang berlaku pada bulan Ramadan, contoh. Jadi anak-anak boleh jawab ini bentuk betul atau salah, ya. Seterusnya tentukan hukum. Tentukan hukum. Dia bagi suasana kat sebelah tu, dia suruh tentukan hukum di sebelah kiri. Yang ini begitu juga seperti yang Ustaz kata, jika ada 5 soalan barangkali daripada tajuk yang berlainan dan bahagian yang berlainan. Contoh satunya, Hasan seorang yang berkerjaya yang baik sedang mencari calon isteri yang sesuai. Beliau seorang yang sangat menjaga batas pergaulan dengan wanita. Jadi ini suasana yang diberi, ditentukan hukum. Dalam ini juga salah satu bentuk aras yang tinggi, ya. Dia beri suasana, dia nak hukum. Suasana itu mungkin berlainan sedikit daripada apa yang ada di dalam buku. Contoh, Farouk ingin berkahwin dengan Rohana untuk membolot kekayaan dimiliki gadis tersebut kerana dia banyak hutang. Agaknya apa hukum dia? Jadi anak-anak, itulah bentuk contoh menentukan hukum. Baik anak-anak, seterusnya ialah soalan perbezaan. Boleh juga ditanya soalan perbezaan, misalnya korban dengan akikah yang rekas yang boleh ditanya. Bentuk dia lebih kurang begini. Contoh kriteria pemakanan yang halal, kriteria pemakanan yang haram. Dia telah letak dua-dua contoh. Tiada dalil yang mengharamkan, ada dalil pengharaman. Jadi dia telah bagi. Yang P kosong. Yang belah kriteria pemakanan yang haram, makanan yang beracun. Jadi apa agaknya pada kriteria pemakanan yang halal? Jadi ini salah satu bentuk soalan OPB, iaitu bentuk soalan perbezaan. Jika anak-anak nak bincang, boleh bincang dengan kawan-kawan dan guru-guru, kerana jika kita bincang jawapan, dia akan mengambil masa yang lebih panjang, ya. Baik, yang ini dia suruh tandakan Y atau X. Dia kata tandakan X bagi golongan wanita yang haram dikahwini sementara, dan Y bagi wanita yang haram dikahwini selama-lamanya. Ini perlukan pengetahuan anak-anak. Yang ini adalah asas rendah saja ni, ya, pengetahuan asas. Ibu saudara, wanita, apa hukum kahwin dengan ibu saudara? Haram selama-lama atau haram sementara? Kalau anak-anak baca dan faham, ibu saudara, mak saudara kita haram kahwin selama-lamanya, maka anak-anak kena tulis Y. Adik-beradik perempuan, adik perempuan isteri. Adik perempuan isteri maknanya adik ipar kita. Adik ipar haram sementara, contoh. Jadi anak-anak jawab X. Begitulah seterusnya.
Ya. Jadi kalau dia nak tanya pada satu tajuk macam ni, mungkin dia akan ada 2 soalan sahaja. Kalau dia nak tanya tentang perkara yang berlainan, mungkin 2 soalan lebih, ya. Okey. Baik, itu sahaja setakat ini bentuk-bentuk soalan OPB yang boleh anak-anak perhatikan dan buat latihan, belajar, buat nota mengikut bentuk yang ustaz telah cakap tadi. Jadi bila anak-anak sudah faham bentuk-bentuk soalan tu, bila anak-anak study, anak-anak boleh gambar, buat gambaran. Oh, yang ini boleh masuk untuk soalan ni, ini boleh masuk untuk soalan bentuk ini. Jadi anak-anak boleh buat nota, ya. Baik, fokus soalan OPB ni dia lebih khusus sebab jawapannya satu saja. Dia tak ada 2, tak ada 3. Dia bukan respon terbuka, dia respon terhad. Lebih detail, anak-anak kena baca lebih detail. Yang kecil-kecil tu kadang-kadang ditanya dalam OPB. Kuasai fakta utama, fakta penting. Anak-anak kena belajar buat nota ringkas. Buat nota ringkas dengan memasukkan fakta-fakta penting dan utama, ya. Baca semua tajuk. Anak-anak kena baca semua tajuk. Anak-anak tak boleh fokus beberapa tajuk saja sebab soalan OPB 20 markah itu dia merangkumi banyak tajuk dan merangkumi semua bahagian. Jadi ustaz nasihatkan anak-anak buatlah nota ringkas yang mengandungi fakta-fakta penting, istilah-istilah utama di dalam setiap mata pelajaran yang anak-anak belajar. Jadi sekadar itu saja untuk siri yang pertama. Siri yang seterusnya insya-Allah ustaz akan bercerita pula tentang teknik menjawab soalan subjektif. Ustaz bahagikan kepada soalan biasa dengan soalan aras tinggi dan soalan kebat. InsyaAllah ada masa kita akan jumpa lagi di lain masa. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Ustaz doakan anak-anak di luar sana semoga Allah permudahkan urusan dan berjaya cemerlang dalam pembelajaran dan juga SPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.